بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita dapat meneruskan My Quran Time, baca faham amal untuk meneruskan halaman terakhir daripada surah nombor 14, surah Ibrahim, yang mempunyai banyak cahaya mengajar kepada kita bahawa sebenarnya setiap ayat di dalam Al-Quran adalah bertujuan mengeluarkan kita manusia daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya nur Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan kita dipimpin kepada jalan Al-Azizil Hamid. Dan kita sudah pun berada di penghujung. Apakah petanda, apakah janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada insan yang beriman, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, juga kepada kita dalam kita melakukan, dalam memperjuangkan cahaya Allah dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat kita. Pada hari ini kita bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Hari apa tu, permulaan hari Isnin ini Ustaz ya? Ya betul ya. Ceria Ustaz ha? Ceria gembira, alhamdulillah ya. Dan kita berada di hujung Ustaz. Allahu akbar. Surah Ibrahim, besok kita masuk kepada surah 15, surah Al-Hijr. Juz yang ke-14 baru Ustaz ya. Jadi 14, 15 dah setengah. Kalau setengah maksudnya dah nak habis lah Ustaz. Betul Ustaz. Ya? Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita perasan sebenarnya surah pun dah jadi pendek-pendek. Betul Ustaz. Ya. Mungkin Isra Al-Kahfi nanti adalah panjang sedikit. Lepas tu pendek lagi. Betul Ustaz. Itu adalah tanda bahawa masa kita tak panjang. Allah. Ya. Dan ada rakan-rakan kita yang telah pun dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan kerahmatan, Amin, ya. keampunan Allah kepada mereka. Moga-moga kita juga pasti akan menjejak mereka. Moga-moga kita dapat kembali bertemu di tempat yang Allah janjikan penuh rahmah. Dan inilah bukti salah satunya kesungguhan kita mendalami nur Allah, mendalami ayat Al-Quran pada hari ini. Jadi Ustaz, kita nak tengok sinopsis pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Pada halaman 261, pada ayat 43, ciri orang yang terlambat ya menyahut seruan Allah, malah sebenarnya tegil untuk mengikut kepada seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diikuti dengan ayat 42 hingga 52, keadaan orang yang diazab serta bergantinya langit dan bumi, nak menunjukkan bahawa kehidupan apabila sampai di akhirat nanti adalah berlainan. Bagi yang sentiasa degil, Allah memberikan ancaman pada halaman akhir surah Ibrahim. Dan pada ayat ke-52 inilah nanti kita akan bertemu dengan istilah ulul albab, kerana seorang yang ulul albab, seorang yang mempunyai hati nurani yang bersih, yang terang, mampu mengambil pelajaran daripada halaman akhir surah Ibrahim ini. Mari sama-sama kita mulakan bacaan kita. Sebelum itu dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Tuan-tuan dijemput untuk share di Facebook dan kita memulakan ayat 43 hingga 46. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di bawah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam perjalanan kita. Seharian kita ini bersama ditemani dengan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ustaz, kita berada di surah atau halaman terakhir surah Ibrahim dan di juzuk yang ke-13. Maksudnya besok surah yang baru dan juzuk yang baru. Mudah-mudahan Ustaz mudah-mudahan kita terus bersama dengan Al-Quran sehingga ke akhir halaman. Amin ya rabbal alamin. Semalam Ustaz, kalau kita perhatikan sedikit tentang ayat 34, Allah menyatakan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allahu akbar. Ya. Kumpullah dengan Kedah, Perak, Kelantan, semua sikit seorang. Ini nikmat ni, ini nikmat ni, hatta satu dunia sekalipun Allah sebut kat sini la tuhsuha. Pasti dan pasti kita tidak akan mampu menghitung akan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pasal ada banyak ayat doa Ustaz yang kita bacakan semalam, dan hari ini permulaan halaman yang ke-261 ni kita seolah-olah digegarkan ataupun dikejutkan. Betul. Ya, dengan satu suasana Ustaz ya. Dan menarik sekali Ustaz sebut tadi, di akhir ayat tadi, ayat nanti akan berjumpalah satu kesimpulan ataupun satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang ini yang kita doakan, mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan yang disebut di akhir ayat surah Ibrahim sekejap lagi. Jadi permulaan ini marilah kita sama-sama baca dulu ayat yang ke-43 hingga ayat ke-46. Saya kira tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semua sudah bersedia. Ayuh kita mulakan dengan bacaan murattal bayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 43 hingga 46 Ustaz ya. Bahagian pertama daripada halaman 261, sebagaimana yang Ustaz Tarmizi maklumkan sebentar tadi, semalam kita mendapati banyak doa-doa ya, bertanda bahawa seorang yang bersyukur disebutkan pada halaman 260 ya, ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan inilah yang menjadi legasi warisan yang diteruskan oleh nabi-nabi sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada umat, termasuklah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan doa, penuh dengan mohon keampunan, penuh dengan perkara-perkara mengharapkan bantuan daripada Allah. Kita kena faham bahawa surah Ibrahim ini turun di Mekah saja, ketika umat Islam ditindas, ketika umat Islam pada waktu itu dipandang hina, mereka tetap bersama dengan Al-Quran, dengan kebenaran, walaupun diherdik, walaupun ada yang disula, ada yang dihamparkan, dibentang ataupun dibaringkan di atas padang pasir, diletakkan batu di atas diri mereka, perkara-perkara yang tidak kena kepada kita ya, dan kerana perjuangan merekalah ya, perjuangan Nabi Ibrahim yang dimasukkan ke dalam api, maka kita mendapat nikmat wahyu yang menjadi nikmat paling tinggi, sebagaimana Allah nyatakan di dalam surah ini, dalam surah-surah yang lain. Maka apakah yang berlaku ya, apakah yang berlaku kepada mereka yang mengherdik, yang menyiksa, yang mengazab kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, yang ingin bersyukur. Ini bukan orang yang nak melawan Ustaz ya, orang yang ingin bersyukur, yang ingin menjadi istilahnya pohon yang baik, yang ingin memberi manfaat, bukannya pohon yang merosakkan, yang menyusahkan dunia. Maka bagi orang yang menyiksa ini, Allah menyatakan muhti'ina muqni'i pada ayat yang ke-43, ru'usihim, iaitu mereka datang secara tergesa-gesa. Muhti'i ini maksudnya adalah datang berlari mencari sesuatu dan fokus kepada siapa? Fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muqni'i, mereka itu mengangkat kepala mereka, memohon ataupun mengharapkan sesuatu dan takutkan sesuatu. La yartaddu ilaihim tarfuhum, iaitu mereka tidak pandang dah diri mereka ya, tak kisah dah apa-apa yang berlaku, kerana amat takut Ustaz ya. Allah menggambarkan peristiwa akhir zaman ataupun bukan akhir zaman, ini di akhirat nanti, kerana orang-orang ini dulu dia amat sombong ya, dia amat yakin itu satu, tapi sombong kepada orang-orang yang bersyukur, yang beriman. Maka pada waktu ini Allah kata mereka ini nanti akan jadi orang yang amat pengecut dan penakut. Nah, jadi ini memberi semangat kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat, don't give up. Keep it up. Ya, untuk terus beriman, untuk terus berjuang dengan Al-Quran. Wa afidatuhum hawa, ya, hati-hati mereka itu, hawa ini maksudnya macam angin misalnya, udara ya, jadi seperti kosong ya, dia rasa dah. Pasal apa? Pasal ia berdepan dengan suatu amaran azab yang amat menyiksakan. Dia lebih kurang mudahnya Ustaz ya, kalau katakan belum sampai ke azab itu, sebelum lagi sampai ke sana, dalam peristiwa Nabi di Mekah itu, bila sampai Nabi ke Madinah saja sudah berlaku sedikit perasaan wa'af idatuhum hawa ketika perang Badar. Perang Badar, bila mereka datang 1000 orang lawan 313 orang itu, lepas tu balik dengan ramai dah terbunuh, dah rasa hampa dah kan, dah rasa kecewa dah dengan perkara tersebut. Jadi Ustaz ya, sebenarnya ini telah pun ada preview lah. Sebenarnya kalau di akhirat nanti hampa, tapi di dunia lagi mereka sudah ditunjukkan sedikit demi sedikit ya, tentang perang Badar, kalah, kemudian perang-perang yang seterusnya. Puncaknya itu ketika Fathu Mekah ya, di mana mereka diberikan masa 4 bulan sahaja untuk keluar, ataupun 40 hari lebih kurang begitu. Kehampaan, rasa diherdik dan dikeluarkan, itu adalah pada ayat 43. Wa anzirin nas, dan berikanlah peringatan wahai Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar, nescaya kami akan mematuhi seruanmu dan akan mengikuti rasul-rasul. Ini adalah dialog ya, Allah bawa macam fast forward sikit
ya, bila mereka ini dah diberikan azab. Dan peringatan ini penting kita sampaikan kepada manusia, ya, bukan sekadar orang beriman, pada manusia. Pasal di hujung nanti kita akan berjumpa dengan perkataan waliyunzaru, ya. Peringatan ini penting agar manusia tak rasa selamat. Kalau tuan-tuan yang berada dalam syarikat, kita ada istilahnya risk management, maksudnya risk manager yang akan menguruskan risiko bahawa syarikat ini boleh pergi berapa bulan lagi, ada gaji tak ada gaji. Kalau dah melabur, boleh untung ke tak boleh untung. Risk management, ya. Jadi dalam hal ini dalam al-Quran, risk managementnya ialah apa? Allah memberikan peringatan-peringatan risiko kalau tidak mengikut kepada panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah kepada fayaqulul ladzina zalamu, orang-orang zalim akan cakap apa? Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Tolong bagi sikit Allah, bagi sikit masa, sikit-sikit saja. Kan? Untuk ditangguhkan untuk kami nujib. Apa maksud nujib? Ya, bukan istajib. Bukannya dalam bentuk, kalau nujib ni maksudnya dia jawab segera. Bukan bertangguh. Maksudnya kalau katakan zaman sekarang kalau kita diminta untuk solat, terus je solat. Dia tak ada nanti kejap ya, setengah jam lagi meeting sibuk ni, kan. Itu maksudnya mustajib. Tetapi kalau nujib maksudnya saya jawab sekarang. Alatul. Ya, terus sahaja. Jadi ini adalah perkataan orang yang zalim pun akan cakap saya akan buat sekarang. Ya, pelajaran untuk kita tuan-tuan sekalian yang membaca al-Quran ini, kalau Allah panggil untuk laksanakan, kita jawab secepat yang mungkin, ya. Jangan bertangguh kerana bila dah sampai tengok azab, ya, macam sekarang lah ustaz, ya. Kalau dah tahu dah azab tentang ramai orang yang kena COVID, ya, kemudian ada saudara-saudara kita yang sudah pun dipanggil, kita tahu bahawa dah tak boleh main-main dah. Ya, bila nak pergi keluar pun pergi keluar balik, kan. Tak berani dah kita nak berjumpa dengan ramai orang pasal perkara itu adalah real, memang benar. Dan Allah beritahu ini lebih lagi tentang azab di akhirat nanti. Apa istilahnya? Nujib da'watak, kami akan jawab segera apa seruan engkau wahai Allah, wa nattabi'ir rusul, kami akan ikut rasul-rasul yang ada. Bukan ikut rasul Nabi Muhammad saja, tapi ikut semua rasul yang ada. Pasal isunya kalau katakan orang-orang yang zalim di kalangan orang Yahudi Nasrani ini, mereka nak ikut Nabi Musa tapi tak nak ikut Nabi Muhammad. Jadi orang-orang ini tahu bahawa rugi tidak ikut kepada cikgu ataupun utusan yang Allah hantar, kerana itu adalah sumber kepada keselamatan. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Kemudian diherdik balik mereka, ya. Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahawa sekali-kali kamu tidak akan terkesan. Ya, zawal ini maksudnya binasa. Dulu kamu kata bahawa kamu kuat sangat, kan. Kamu kata kamu hero, kamu ni adalah Avengers dan sebagainya. Jalan kan. Itu adalah senario yang Allah bawakan untuk kita sama-sama ambil pelajaran, dan kita sentiasa, tuan-tuan sekalian, satu harapan kepada Allah, tapi dalam masa sama risk management, yang kita bila faham perkara ini, kita tidak bertangguh dalam kita melakukan kebaikan, membawa kepada perkataan pilihan kita. Sama-sama kita saksikan, iaitu perkataan hata'a, iaitu tergesa-gesa dengan memfokuskan mencari sesuatu. Apa yang dicari? Mencari rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sudah terlambat. Nak cari betul-betul, ya, dengan rasa takut itu di sini, bila sampai di akhirat di depan Allah ketika azab sudah pun dah bersedia, maka pada waktu itu Allah menyatakan, dulu kamu di dunia tunjuk hebat, kan, meeting kata hebat, pasal bos cakap pasal itu pasal ini, sekarang rasakan perkara ini yang kita doa pada Allah SWT dengan kita membaca halaman hujung surah Ibrahim ini. Setakat ini kita akan sentiasa respon secepat mungkin. Jangan lagi kita menyatakan bahawa banyak alasan, kerana alasan itu semuanya tidak bermanfaat lagi. Jadi kita baca ayat 45 Ustaz, ya. Yes, di sini Allah ingatkan sekali lagi tentang satu lagi perkara, satu sudut lagi, bagaimana Allah membawakan peringatan demi peringatan kepada kita. Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita ingin bacakan ayat yang ke-45 sekarang. Sekali lagi kita nak ulang, mari kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sakantum fi
ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال صدق الله العظيم. Dan kamu telah mendiami tempat orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah mengubah keadaan mereka, dan kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Maksudnya Allah mengingatkan lagi, tadi kamu kata kamu hebat sangat. Padahal kamu kan bukan ke duduk dekat tempat, kalau kat Mekah itu, di kawasan orang sekitarnya itu ada bukti-bukti mereka pernah, ya, kalau Madian ke tempat-tempat itu Ustaz, ya. Kalau kita ada rezeki nanti, kita boleh pergi ke kawasan-kawasan di situ, kita boleh pergi ke Taif kan, macam mana orang yang degil tetapi Nabi doa juga akhirnya degil jadi orang yang menyokong Nabi kan. Tetapi ada tempat yang diseru oleh Nabi Rasul-Rasul sebelum ini tetapi mereka degil dan Allah hancurkan, ya, Allah hancurkan. Kamu berada dekat kawasan situ ataupun Allah membawakan apa, amsal di dalam Al-Quran. Dalam surah ini kita ada jumpa pelbagai amsal, dalam surah-surah lain. Mengapa amsal? Mungkin kita tak pernah sampai ke tempat-tempat yang sejarah tersebut, tapi kita boleh ambil perumpamaan yang ada sebagai pelajaran mengapa masih lagi tidak terkesan. Kita sambung kembali selepas ini My Quran Time untuk sama-sama kita melihat penghujung surah Ibrahim. Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Terdengar sayup surah dibaca, sayunya alunan suara. Cemas di dada, lemah tak bermaya, terbuka hijab di depan mata. Selamat tinggal pada semua, berpisah kita selamanya. Kita tak sama nasib di sana, baikkah atau sebaliknya. Dapatkan yang original. Ingatkan Ustaz nak sambung lagi. Jangan sabar. Ada sambungan lagi tu. Sambungan dia, amalan dan takwa jadi bekalan. Sejahtera bahagia pulang ke sana Ustaz. Sekujur badan selimut putih. Maksudnya ayat yang kita baca hari ini sebenarnya Ustaz, sangat-sangat memberi kesan kepada kita sebenarnya. Walaupun kita minta berkali-kali, minta sekejap je, nak balik sekejap je, tangguh sekejap je, itu tak dapat Ustaz. Allahuakbar. Begitu juga maksudnya Ustaz, kita semua akan berada di penghujung. Betul. Tinggal lagi belum, kita tak tahu bila masanya. Pada bila-bila masa saja Ustaz. Itu sebabnya bila peringatan daripada Al-Quran ini, ya, suruh kita kembali kepada nur Allah, ya, dalam kehidupan kita. Kadang-kadang biasalah Ustaz, ya, kita sesama kita ni ada yang tak puas hati dengan rakan-rakan lain. Perasaan-perasaan itu kalau berteraskan kepada nur, pada cahaya Allah, maka insya-Allah dunia ini akan menjadi amat sejahtera. Kita boleh tegur, kita boleh hapus sebagainya, tetapi kalau
penghujung hidup tadi itu, Yes, Ustaz. habis kan. Pada waktu itu kita mungkin akan kecewa kalau kita tidak berteraskan kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang Allah ingatkan tadi ya, wa qad makaru pada ayat ke-46 bahawa mereka itu nak melanyak ataupun nak merancang komplot jahat kepada Rasul, pada para sahabat, pada orang-orang yang buat kebaikan, tapi Allah kata wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal ya. Yang hujung itu menarik Ustaz ya. Dia ada dua cara kefahaman. Satu, wa in kana makruhum itu kalaulah mereka punya perancangan itu sampai boleh menghancurkan gunung pun, sebenarnya perancangan Allah itu lebih besar. Allah. Satu lagi ya, satu lagi kefahaman wa in kana makruhum itu sebenarnya segala perancangan mereka itu tidak mampu pun nak menghancurkan jibal. Okey, jadi ada dua. Betul. Tapi poinnya apa? Segala perancangan yang ada hebat macam mana kalau boleh menghancurkan jibal, tapi sebenarnya jibal itu, gunung itu sikit je daripada bumi. Betul. Bumi ni kecil je daripada planet yang banyak, dan kalau banding dengan alam cakrawala, sebenarnya Allah yang menguruskan segala perkara ini anytime saja ya. Betul, boleh menguruskan, dan ini memberi semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kepada kita, dalam keadaan kita tahu bahawa sebenarnya nur Allah ini bukannya perlu ataupun kita rasa ini macam second class lah kan, ataupun biarlah mana yang sempat je lah. Sebenarnya kita bukan bersendirian. Betul, kita bersama dengan Allah yang katanya pada ayat 47 ada janji yang amat istimewa. Kita baca sambungan ayat 47 hingga ayat 52. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Subhanallah, inilah sahabat-sahabat Al-Quran, kita bertemu setiap hari, dan setiap hari juga ada kita berkongsi dengan para penonton kita tentang bacaan kita dan juga tentang ulang kaji tajwid. Jadi itulah istimewanya kita bersama dengan Al-Quran. Kita Al-Quran ini, tuan-tuan dan sahabat Al-Quran yang kasih Allah, kita dengar pun kita dah rasa seronok. Kita dengar dah menenangkan jiwa kita, apatah lagi kita mendengarnya. Sambil-sambil kita dengar, sambil kita baca, kita dapat memerhatikan apa isi kandungnya. Tadabbur itu, subhanallah. Jadi jangan lepaskan peluang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita hari ini berada di akhir surah Ibrahim, dan jangan jadikan ia berakhir buat kita, tetapi kita terus bersama dengan Al-Quran. Dan kita, sebelum kita baca ayat yang ke-47 sehingga ayat ke-52, ayuh kita melihat seketika ulang kaji kita masih lagi berkisar tentang hukum mad. Kita nak lihat hari ini mad, contoh-contoh mad munfasil, iaitu latihan mad muttasil dan juga mad munfasil. Iaitu yang pertama, contoh mad munfasil dalam surah Ibrahim ayat halaman 261 ini, antaranya iaitu pada ayat yang ke-44. Panjang ayat tu. Dalam ayat yang ke-44 ini, tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran, ada 1, 2, 3. Ada 3 tempat yang 1, 2, 3, 4. Ada 4 tempat yang melibatkan mad jaiz munfasil sekiranya kita baca dengan bacaan sambung ataupun wasal. Rabbana, pertama. Yang kedua, akhirna. Yang ketiga, ila. Satu lagi, tuan-tuan dan puan, kerja rumah. Kena cari satu lagi kalimah dalam ayat yang ke-44 ni, ada satu lagi kalimah yang melibatkan mad jaiz munfasil. Baik, contoh yang kedua kita lihat pada ayat yang ke-52, ayat akhir sekali, halaman yang ke-261, iaitu waliya'lamu. Itu mad jaiz munfasil ataupun maddul munfasil. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kadar bacaan kita telah belajar sebelum ini 4 atau 5 harakat ketika kita baca wasal, dan juga kalau kita waqaf hanya 2 harakat saja pada mad munfasil. Jadi selamat mencuba dan selamat mencari satu kalimah lagi dalam ayat yang ke-44. Kalau dah ada, boleh kongsikan dekat ruangan komen kita Ustaz. Apa kalimah dia? Baik. Jadi kita nak meneruskan bacaan kita, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, ayat yang ke-47 sehingga ayat yang ke-52. Kita cuba baca dengan bacaan murattal sikah, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله
Innallaha azizun dzuntiqam. Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat. Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 47 ya hingga ayat 52 penghujung Ustaz daripada surah Ibrahim. Tuan-tuan sekalian, untuk kita sama-sama melihat bahawa fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah ya, Allah mengingatkan kepada rasul kepada sahabat-sahabat bahawa jangan kamu mengira ya bahawa Allah memungkiri janjinya kepada rasulnya. Ada dia punya rusulah lepas itu kan ya, sebenarnya ayat itu dah komplit sampai kepada wa'dihi ya, dah lengkap dah. Tetapi bila diletakkan rusulah itu, sebenarnya Allah beri perhatian lebih lagi kepada para rasul, memberi perhatian kepada utusan Allah yang membawa mesej kebenaran. Dan kalau kita juga yang ikut kepada nabi, bahawa Allah tidak memungkiri janjinya. Kalau Allah tidak memungkiri janjinya kepada seluruh manusia, apatah lagi kepada rasulnya. Itu bila kita memahami ayat ini ya. Dan kalau Allah dah jaga rasul, kalau kita juga mengikut rasul, maka sudah tentunya Allah tidak akan memungkiri janji. Kita kena faham tuan-tuan sekalian bahawa konteks ayat ini ketika mereka diherdik, mereka dihenyak, nak dibunuh, nak dibaringkan di atas padang pasir, siksaan demi siksaan. Pada waktu ini mereka tak boleh buat apa-apa ya. Dan pada waktu ini innallaha azizun zuntiqam, Allah menyatakan Allah ini maha perkasa, Allah ini zuntiqam. Dia ada al-muntaqim yang membalas dendam, zuntiqam yang mempunyai, yang boleh membalas dendam. Ya, ada beza. Muntaqim dia bahasa Inggerisnya Ustaz namanya avengers. Ya, boleh balas dendam, pembalas dendam. Orang yang balas dendam pasal dia tak tahan sangat, kadang-kadang tak semestinya dia paling kuat. Betul. Ya, pasal dia rasa dah tak tahan sangat, dia balas dendam. Tapi Allah cakap kat sini zuntiqam, Allah ini boleh membalas dendam, tapi Allah tak balas dendam. Subhanallah. Allah memang kuat dah, tapi Allah tak balas pada waktu ini. Tengok
Allah beritahu tadi kan, Allah beri peluang kepada orang-orang yang degil, yang menghenyak kepada orang-orang yang beriman. Allah boleh balas, tapi Allah tak balas lagi. Allah ingatkan perkara ini lagi, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Dia terbalik Ustaz ya. Biasanya as-samawati wal ard. Tetapi kali ini Allah dah ubah. Jadi ayat ni pun berubah-ubah ya. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, iaitu pada waktu itu mereka dibangkitkan kepada Allah yang esa, yang maha perkasa. Bila? Ketika di akhirat nanti, maksudnya langit kita yang ada ataupun bumi kita ini sudah berubah. Ya. Bumi kita bukan bumi sekarang Ustaz ya. Kita punya ni, kita akan berada pada bumi yang lebih luas ya, pada langit yang segala alam maya pada ini akan menjadi alam akhirat yang kita akan berdepan dengan semua manusia yang akan dibangkitkan. Wa taral mujrimin, ya, kamu akan lihat kepada orang-orang yang melakukan dosa pada hari itu muqarranina fil asfad, iaitu diikat belenggu kepada mereka. Ya, disambung pada ayat 50 itu, pakaian mereka itu daripada apa? Qatiran, iaitu tembaga panas. Ya, salam. Tembaga panas ya. Tuan-tuan kalau rasa kat rumah sekarang ya, tak ada aircon, tak ada kipas ya, panas pun kita dah tak tahan dah. Yang ini qatiran ya, daripada tembaga panas, wa ta'sha wujuhahumun nar, iaitu ditutup dengan wajah-wajah mereka dengan api. Mungkin kita melihat ini siksaan yang teruk ni. Betul, Sir. Apa kaitannya kepada Nabi, kepada para sahabat bila diingatkan perkara ini? Kerana mereka ini Ustaz, betul, disiksa dengan api, dengan panas ya, diikat ya, diseret. Jadi ketika itu ya, mereka dia lebih kurang macam adik-beradik lah kan, anak adik-beradik ni, anak kita Ustaz ni, kalau dia bergaduh tu kan, seorang dia kata abah dia buat kan gitu kan. Jadi kadang-kadang si anak yang kecil ini dia jumpa si ayah cakap, siapa yang buat tadi tu? Kan? Abang ya. Nanti abah akan marah dia, abah akan denda dia, abah akan ikat dia. Contohnya lah kan. Okey tak kalau abah buat gitu? Oh, okey abah. Dia rasa dia dipujuk walaupun abah ni tak buat lagi pun. Kan? Pasal nak beritahu bahawa si ayah sedang memperjuangkan nasibnya. Itu contoh di rumah Ustaz ya. Tetapi di sini walillahil mathalul a'la, bila Allah membawakan bahawa umat-umat yang menyerang mereka, yang menyeksa mereka ni, Allah akan buat sebegini, mereka rasa ya Allah, saya akan bersama denganmu, pasal liyajziyallah pada ayat 51, kamu sebenarnya untuk memberi balasan kepada kullu nafsin ma kasabat. Yang buat teruk, yang buat degil, yang buat zalim, dia akan dibalas, dan kamu juga yang buat baik ini juga akan dibalas. Betul. Jadi macam si ayah cakap lah kan, nanti abah akan balas, abah akan denda abang kalau abang buat lagi. Setuju tak? Setuju. Kan, dia rasa terbela. Dan ini adalah pembelaan Allah. Innallaha sari'ul hisab. Allah amat segera dalam melaksanakan perkara, dalam menghisap ya. Jadi bukannya Allah kalau dalam ayat yang ke-42 semalam kita tengok, wala tahsabannallaha ghafilan, Allah tidak lalai daripada kezaliman yang berlaku. Kalau ayat yang ke-47 tadi, Allah tidak memungkiri janji. Itu adalah pujukan kepada kita juga Ustaz ya. Betul, kalau ada orang kata bahawa kalau nak beramal dengan Quran ini kan, baca Quran aja kan, apa hasil? Kalau ada orang perli begitu, sebenarnya orang-orang yang degil, yang mengganggu kita itu, mereka akan diadili juga. Masya-Allah. Mereka akan diadili. Kita perlu balas tak? Jangan balas. Kalau kita tidak, kita 2 kali 5 kan, orang tengking kita tengking, orang baling kursi, kita pun baling kursi. Betul. Habislah cerita kita. Jadi itulah satu pelajaran mengakhiri surah ini dengan ayat 52. Mari sama-sama kita baca sekali lagi, apakah kesimpulan kepada keseluruhan bagi surah ini. Silakan Ustaz. Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terus bersama dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan hari ini kita dah berada di juz yang ke-13, nak masuk juz 14. Kita tak nanti satu hari alamak ruginya kalau tak ikut dulu. Ya Allah kan, dah habis nanti mungkinlah rasa sayang pula, itu dah ikut separuh tinggal. Contoh kan, sebab ni nak balik sekejap ni, boleh tak nak balik kejap je. Nak balik boleh tu. Mudah-mudahan saya di tuan-tuan terus bersemangat dengan Al-Quran, insya-Allah. Kita baca ayat yang ke-52 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza balaghul
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya supaya mereka mengetahui bahawa dialah Tuhan yang Maha Esa dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Inilah kesimpulan akhir Ustaz ya. Hadza balaghul linnas. Ini adalah perkataan yang menghujam ataupun mengesan sampai ke hati kepada seluruh manusia. Peringatan kepada kita iaitu apa? Ini merujuk kepada Alkitab, Al-Quran ini sendiri. Perkataannya Ustaz ya, kalau kita nak bagi motivasi peringatan yang paling baik adalah kita ambil daripada Quran. Pasal hujah-hujahnya, perkataannya ya, yang kita tadabbur ini Ustaz ya, bukan saya mungkin tambah perkataan dalam bahasa Melayu, tapi poinnya itu hujah-hujahnya itu daripada Al-Quran, dia memberi pump masuk ke hati. Belum lagi bila baca tu Ustaz ya, dia masuk, dia baca lagi, masuk lagi untuk memberi peringatan dan agar manusia mengetahui bahawa in the end ya, pada akhirnya ialah yang paling penting Allah itu adalah wahid, esa. Baiklah saya kembali pada yang esa, ikut perkataan yang esa, ikut cakap Allah yang esa, kerana itu paling berbaloi. Dan ini hanya disedari oleh orang yang ulul albab, yang sentiasa berfikir dengan hati, dengan akal yang sihat untuk mengambil pelajaran daripada segala apa yang Allah bekalkan. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat resolusi pada hari ini, iaitu pada halaman 261, biar malu di sini berbanding malu dan kecewa di sana, yang kita belajar daripada ayat 43 untuk kita baiki dan terus ikut kepada cahaya Allah. Yang kedua, manfaatkan peluang yang ada sekarang, jangan bertangguh. Seperti mana lagu sebentar tadi Ustaz ya, tak boleh dah nak patah kembali. Dan manfaatkan nasihat yang paling berkesan iaitu Al-Quran dalam mendidik diri dan orang sekeliling. Kita doa Allah pimpin istiqamah kita dalam jalan Al-Quran. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa mak ayah mertua kami ya Rahman. Kasihani mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Juga muslimin dan muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan mata kami mata yang tidak jemu-jemu melihat, membaca, memerhatikan ayat-ayat-Mu Al-Quran. Telinga kami telinga yang tenang, bahagia, sejahtera mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Hati kami hati yang dibaluti kekuatan, keteguhan, ketenangan dan kemudahan untuk beramal dengan Al-Quran tatkala bersama dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lidah kami fasihkan ia menyebut huruf-huruf-Mu. 6236 ayat daripada Al-Quran ya Allah, sebagaimana fasih kami menyebut perkataan-perkataan yang lain ya Arhamar Rahimin. Permudahkan ya Allah, permudahkan ya Rahman, permudahkan ya Rahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junud wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, menjadi orang yang sentiasa bersama dengan Al-Quran, yang sentiasa terkesan dengan Al-Quran. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Satu platform tuan-tuan boleh menyumbang bersama, kita gerakkan Quran untuk kita baca, untuk kita faham, untuk kita sebarkan bersama, kerana kita yakin bahawa dengan Al-Quran sahajalah mukjizat yang masih kekal sampai sekarang membina syajarah pohon yang baik dengan kalimah yang baik, sehinggakan dunia ini akan menjadi lebih baik,
pada masa-masa yang akan datang insya-Allah. Kita bertemu pada siaran ulangan pada malam ini jam 10 malam ya, dan juga pada hari esok pagi masih lagi pada jam 6 pagi insya-Allah. Dan tuan-tuan jangan lupa jaga keselamatan dan jaga SOP yang ada. Teruskan ya mengambil vaksin dan berusaha sedaya upaya untuk menjaga SOP yang ada agar Allah pelihara kita. Terus kita tawakal 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumpa lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.